السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Lebih dahulu marilah sama-sama kita nyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sama-sama diberi kesempatan, peluang serta taufik, yakni kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Derek tuan-tuan kali ketiga, malam ketiga, hat-trick. Boring juga. 3 malam derek ni. Tuan-tuan tengok muka sama je. InsyaAllah itulah dia rutin bulanan. Kita dah susun pihak surau susun bulanan derek. Sabtu, Ahad, Isnin. Kalau dulu kita jarak, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kerana saya jauh, dah berpindah dah sekarang ni, jadi pihak surau atur sebulan sekali, lebih mudah. Tuan-tuan terpaksa kena sabarlah, tengok filem sama pun. InsyaAllah dia filem sama tapi malam ni channel lain. Dia bukan lagi channel muamalat. Malam ni channel yang lebih santai. Kita bincang tentang etika pengajian di dalam agama. Di dalam agama, tuan-tuan, untuk kita mendapat ilmu agama, dia ada etika dia. Dia ada proses dia. Kata ulama, sesiapa yang tidak mengikut proses, maka terhalang daripada mereka mendapat ilmu. Sebab itulah para ulama kita susun elok. Proses yang pertama, langkah pertama apa yang kita perlu buat, kedua apa, ketiga apa. Oleh akhirnya rizaknya, natijahnya kita akan dapat ilmu, dan ilmu itu pula ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah malam ni kita akan masuk tajuk baru, bermula kemuliaan ilmu syarak. Kita nak bincang tentang kemuliaan ilmu syarak. Kita dalam tajuk besar dia masih lagi berada dalam tajuk adab dengan ilmu. Kita ada adab dengan ilmu ataupun etika dengan ilmu. Yang kedua, adab dalam majlis ilmu. Yang ketiga, adab dengan orang yang menyampaikan ilmu. Itu 3 adab besar. Tanpa kita membincangkan yang detailnya, adab dengan ahli ilmu pun ada adab. Ini detailnya para ulama kita, kerana ilmu yang kita nak terima ini sangat-sangat besar dan tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cara nak dapat sangat-sangat ketat protokol dia. Terpaksa kita kena ikut protokol yang Nabi ajar, barulah dapat sesuatu yang sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adab dengan ilmu yang pertama, tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam huraian yang pertama, pemilihan ilmu yang wajib kita belajar. Inilah yang saya sebut di awal tadi, pengajian agama ini dia ada sistem yang kita mesti follow. Maka sistem pertama kita jangan skip. Kita tidak boleh langkau. Adab yang pertama, pemilihan yang wajib ataupun ilmu yang wajib kita dahulukan. Dalam kitab kita ni sebut ilmu yang wajib kita dahulukan, nama dia adalah ilmul hal. Apa dia ilmul hal? Maka ulama kita ulama mutaakhir ini bagi nama ilmu hal ini dinamakan ilmu fardu ain.
ataupun ilmu waji'aini. Ada 3 bidan besar sahaja. Yang pertamanya tauhid, yang keduanya ialah ilmu fiqh, yang ketiganya ilmu tasawuf. Dipanggil 3 rukun agama. Dipanggil 3 sendi dalam agama. Terbentuknya agama tuan-tuan di atas 3 sendi ini ataupun 3 rukun ini. Tanpa salah satu daripada 3, maka tidak lengkap dan sempurna agama seseorang itu. Ilmu hal ini kita dah sebut banyak kali tuan-tuan. Makna dianya ilmu yang sentiasa diperlukan oleh manusia untuk beramal. Itu dipanggil ilmu hal. Dia terpaksa kena ada panduan sebelum dia beramal. Ilmu hal. Mana contoh dia? Yang pertama, ilmu hal yang pertamanya ialah ilmu akidah. Ilmu akidah ni tuan-tuan, apabila mula saja balik seseorang itu mukallaf dia. Mula balik dia 15 tahun. Maksimum umur balik. Apabila balik saja dia, maka dia dituntut setiap saat. Ditekan, tu makna dituntut. Dipaksa oleh Allah Ta'ala, tu dipanggil mukallaf. Dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dia mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang panggil amalan batin. Dia kena beramal dengan amalan hati dia. Hati dia kena kenal siapa Tuhan dia. Maka dia terpaksa, tu dia panggil ilmu hal. Terpaksa memerlukan panduan ilmu yang nama dia tauhid. Kerana ilmu tauhid itu ilmu yang memandu kita. Ilmu yang membincangkan tentang ciri-ciri yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang Nabi sebut tuan-tuan, amalan yang paling besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah amalan batin. Amalan batin apa dia yang paling besar? Ialah akidah kita. Tiap-tiap hari tuan-tuan beramal. Apa dia amalan kita? Kenal kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal melalui maklumat yang ada dalam hati kita. Apa yang kita pegang dalam hati kita, itu dipanggil amalan batin. Mesti ada benda. Benda itulah dipanggil akidah. Benda itulah dipanggil iman. Apa dia iman? Iman ni benda yang kita percaya. Itu dipanggil iman. Ataupun sistem kepercayaan terhadap ketuhanan dan kenabian. 2 teras ataupun 2 induk yang menjadi teras dalam sistem kepercayaan terhadap ketuhanan dan kenabian. Ada 4 lagi teras. Sebab tu rukun iman ada 6. 6 teras ni tuan-tuan, 2 teras yang induk. Sebab itulah kalau tuan-tuan belajar ilmu akidah, perbahasan detailnya berkaitan dengan 2 rukun yang rukun pertama dan rukun kedua. Adapun 4 rukun lagi diringkaskan di belakang kita akidah. Itulah dia iman kita. Yang berteraskan 6 dan 2 teras induk, dan teras utamanya ialah kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada Nabi. Apa makna maksud kepercayaan? Benda yang kita percaya terhadap Nabi kita. Ada benda yang kita percaya terhadap Tuhan. Apa dia benda? Kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, benda itu merujuk kepada sifat ataupun ciri ketuhanan yang ada pada zat Tuhan. Kalaulah kita tidak ada benda, maka tidak dinamakan iman dalam hati kita. Karena tidak ada benda yang untuk dia percaya. Kalau ada benda pun, benda itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Ciri yang dituntut, yang ditaklif terhadap ataupun ke atas kita. Di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Asy'ariyah, qaul yang mu'tamadnya ialah menhukumkan seseorang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti dia mengenali 13 ciri yang ada pada Tuhan. Sekurang-kurang untuk menghukumkan mereka kenal melalui maklumat, melalui info yang ada di dalam diri ataupun hati mereka. Itu dipanggil benda. Dipanggil ilmu hal, ilmu yang terpaksa mereka ada untuk beramal. Maka kena cari
sekurang-kurang 13 ciri yang ada pada zat Tuhan. Kerana metodologi Ahlussunnah wal Jamaah mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan mengenal hukum sifat yang ada pada zat Tuhan. Itu metodologi kita. Yang kedua, contoh yang kedua tuan-tuan. Contoh yang kedua sebelum kita masuk kemuliaan tiga ilmu. Kita bagi dulu view awal apa dia kemuliaan ilmu syarak. Ilmu syarak merujuk kepada ilmu mana? Merujuk kepada ilmu hal. Sebelum kita bincang kenapa mulianya ilmu syarak. Ilmu hal yang pertama akidah serta. Kita nak beramal. Dan ilmu inilah yang kita cerita tadi yang disebut oleh Nabi, ilmu yang paling besar pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala ni kata ulama, amalan akidah kita ini pahala dia berterusan, dia tidak bertempoh. Ghaira ta'qid, tidak bertempoh ataupun tidak ada jangka waktu tertentu. Bahkan mula daripada balik kita, akidah kita dengan Allah Ta'ala berterusan sampai kita mati. Setiap masa kita ada pahala. Berbanding dengan ibadat lain. Berbanding dengan ilmu zahir. Dia panggil amalan zahir. Nabi sebut amalan yang paling besar. Amalan ini terbahagi kepada dua. Pertama amalan batin. Yang kedua amalan zahir. Amalan batin yang paling besar pahalanya kata Nabi ialah akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan zahir yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah solat. Sebab itulah kata ulama, berusahalah kita. Jangan kita tinggalkan dua benda ini. Kalau lain pun kita tak sempat. Jangan kita tinggalkan ilmu akidah supaya kita kenal Allah Ta'ala sekurang-kurang melalui kenal maklumat. Walaupun kita tak mampu untuk berada pada level mengenali Allah Ta'ala standard zauqiyah. Standard mengenali Allah Ta'ala secara zauqiyah, perasaan. Dia ada perasaan dengan Allah Ta'ala, sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala. Itu para salihin, para awliya Allah, mereka hidup hati mereka. Ada perasaan mereka. Bukan saja ketika mereka melakukan ibadat. Bukan saja mereka berzikir, baca Quran, mereka berhubung dengan Allah Ta'ala. Di luar daripada ibadat, mereka juga sentiasa berhubung dengan Allah. Inilah yang dipanggil standard orang yang berada pada level kedua. Mereka mengenali Allah Ta'ala melalui zauqiyah, melalui perasaan. Kita tak mampu berada pada standard kedua, ikhtiar, usahalah kita untuk berada pada standard pertama, iaitu mengenali Allah Ta'ala melalui maklumat saja. Tak rasa apa. Sebutlah perkataan apa, dia tak rasa apa, dia tak hidup hati dia. Sebut Allahu Akbar, tak rasa apa. Subhanallah, tak rasa apa. Lidah dengan hati dia tak connect. Tak boleh berhubung apa yang dia ucap, dia tak rasa di lidah dia. Dia tak rasa di hati dia. Kerana dia bukan berada pada level ma'rifah zauqiyah. Dia baru duk ma'rifah ammah. Baru duk kenal Allah Ta'ala melalui info, melalui maklumat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tonton langkah kita, panduan kita, kita mencari panduan asas terlebih dahulu. Yang kedua kata ulama, ini baru masuk. Yang keduanya ialah ilmu hal yang kedua, nama dia fiqh. Maka fiqh ni luah tuan-tuan. Yang fardu ainnya ilmu yang kita nak guna setiap hari. Itu nama dia ilmu fardu ain. Ataupun Nabi kata ilmu halun. Kita terpaksa nak guna dia. Nak solat nak kena guna. Bagaimana cara takbir yang sah, nak kena tahu takbir. Ini dia panggil solat. Solat tu umum. Maka dalam solat itu dia ada 13. 13 itu ada 5-nya jenis perkataan, 8 jenis perbuatan. Maka setiap 5 dan 8 itu dia ada terma dan syarat untuk Allah Ta'ala terima. Kena mengikut, kena menepati, kena follow terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Bahawa Allah Ta'ala terima sembahyang kita. Maka terpaksa kita kena ambil tahu apa terma dan syarat mengucapkan lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar. Kenapa kita nak kena tahu? Kerana sekejap lagi kita nak takbir Allahu Akbar.
Itu dia panggil ilmu yang diperlukan oleh setiap manusia. Dia nak guna setiap hari ilmu itu. Itu mudah faham kalau orang tanya apa dia fardu ain. Kita hari ni sebut fardu ain duk nampak kafar lah. Dia kata fardu ain bukan standard aku. Standard anak aku darjah 5 kelas kafar. Dia faham fardu ain untuk anak dia saja. Dia kata aku lepas lama dah. Yang takbir boleh tak pukang lagi. Ada takbir yang tak menepati dengan makhraj. Sifat tak apalah. Sifat tu. Makhraj pun tak betul. Jangan nak cek sifat. Dia kata aku dah lepas lama dah. Umur 50 dah, bukan umur darjah 5. Umur 50. Takkan nak main fardu ain lagi? Tanya dia apa nak main apa? Main hak bukan fardu ain. Main fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Fardu tak payah dia tu. Orang lain buat, aku tak payah. Itu makna fardu kifayah. Betul juga kat dia. Itulah dia fardu kifayah. Orang lain buat, aku tak payah dah. Tapi kalau fardu ain, maksud dia setiap individu kena buat. Itu makna ain. Ain itu maksud individu. Maksud zatun, maksud diri. Jadi tak kira tuan-tuan. Tak kira berapa usia kita. Selagi mana tak lepas standard ain, standard hal ini, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ubah setting balik mindset kita. Kena ada mindset fardu ain. Mindset fardu kifayah. Fardu kifayah ni dah banyak dah. Berlumba-lumba orang mencari ilmu fardu kifayah dengan meninggalkan fardu ain. Yang sebenarnya ialah mencari fardu ain, kemudian yang berlumba-lumba mencari fardu kifayah. Itu tak salah. Yang salahnya ialah mencari fardu kifayah, meninggalkan fardu ain. Salah di mana? Bukan salah di kifayah, salah di meninggalkan aini. Kerana aini ini status dia wajib, bukan sunat. Dan wajib pula ialah aini setiap individu. Kenapa? Kerana kita nak guna dia. Kalau tuan-tuan tak nak guna, tak perlu cari. Itu mudah. Contoh apa dia? Semayang kok mana pun tuan-tuan nak kena semayang. Tu ilmu semayang kok mana pun tiap-tiap orang dia kena cari. Maka orang tanya, ustaz ada lagi tak selain daripada semayang fardu ain? Ada. Ukuran dia apabila kita nak guna saja ilmu tu, wajib kita kena cari. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya selain daripada solat. Solat kita dah tahu dah. Ada satu lagi termasuk di dalam fardu ain kerana kita nak guna dia, iaitu taharah, bersuci. Bersuci ni tuan-tuan dia umum. Kita buka dalam fiqh ada faslun, ada bab taharah umum. Maka dalam bab taharah itu dia ada fasal dia. Dia ada bab dia. Bab dan fasal ini tuan-tuan merupakan istilah fiqh yang diambil oleh orang kita. Kalau tuan-tuan perhati dalam perlembagaan persekutuan tuan-tuan, ada istilah-istilah fiqh. Mereka guna ataupun dipengaruhi oleh istilah-istilah fiqh. Antaranya ialah bab dan fasal. Fasal dan bab ini asalnya ialah istilah fiqh. Faslun fil istinja'i. Ini fasal pada menyatakan hukum istinja. Wajib ke tidak kita nak kena tahu prosedur istinja? Jawab dia wajib kalau kita nak istinja. Apa dia istinja? Orang ini dah tak tahu istinja dah. Istinja ni salah satu daripada istilah fiqh. Merujuk kepada apa? Orang ini diguna makna. Istinja ni tuan-tuan bahasa ringkas dia merujuk kepada basuh berak dan basuh kecil. Itu mudahlah. Mudah dia, ringkas dia. Perbuatan kita bersuci najis. Sama ada najis itu, tapi kalau perbuatan bersuci najis mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah, dia tak panggil istinja. Dia panggil bersuci umum. Dia panggil basuh, membasuh najis mughallazah, membasuh najis mukhaffafah, membasuh najis mutawassitah. Tetapi istinja ini dia merujuk kepada basuhan kencing dan najis apabila kita berak, bukan najis lain. Maka kalau kita berak, nak kena basuh berak, nak kena tahu berapa langkah. Langkah pertama apa dia? Langkah kedua apa dia? Langkah ketiga last sekali apa dia? Nak kena tahu. Sebab dia ada hubungan kait dengan bersuci. Dan bersuci pula dipakejkan dengan apa? Dengan ibadat. Kerana syarat sah
ibadat sebelum takbir Allahu Akbar. Ada 9 terma dia. Salah satu daripada 9 mesti suci daripada najis yang tidak dimaaf. Maka taik tidak dimaaf, tuan-tuan. Mesti suci. Maka cara nak bersuci taik yang ada di punggung kita dipanggil istinja. Cara nak istinja dia ada 2 langkah. Detailnya ada 3. Mesti kita ikut prosedur 1, 2 dan 3. Kalaulah kita tak berak, tak kecil, tak wajib aini atas kita. Tanya siapa dia yang tak berak, tak kecil, tak perlu dia belajar cara bersuci najis. Cara nak basuh kecil, cara nak basuh berak. Kita ni tuan-tuan tak ada manusia yang tak kecil, tak berak. Maka kena belajar bagaimana cara nak basuh kecil, bagaimana cara nak basuh berak. Tak perlu belajar ustaz lama basuh. Memang kita basuh lama dah. Tapi ikut prosedur syarak ataupun tidak. Bukan soal buat. Oh, jahiliyah ni dia buat hebat pada kita lagi. Canggih pada kita lagi. Kita hari ni basuh ikut kita. Agak-agak dah bersuci dah. Takkan tak suci lagi setengah jam dalam bilik mandi. Maka dia tak boleh ikut panduan agak-agak kita. Kena ikut panduan syarak. Yang pertama apa dia? Yang kedua apa dia? Dan level yang kedua tu apa dia? Dia ada level pula, level yakin, level zon suci. Level syak suci. Maka yang diterima bersuci ini yakin dan zon sahaja. Syak tidak diterima. Basuhan itu nak tahu suci ke tidak, maka 2 level saja diterima di sisi Allah Ta'ala. Tetapi syarat dalam bersuci tidak disyarat yakin, hanya disyarat zon saja. Baik. Barulah kita masuk. Kita tahu dah tuan-tuan, itu contoh apa dia ilmu ha. Baru kita nak masuk kemuliaan. Kenapa dia mulia? Kemuliaan ilmu 3 ini, ilmu syarak ini. Satu contoh tuan-tuan. Satu contoh lagi. Sebelum saya terlupa. Orang tanya. Ibadat dia kata, ya ibadat wajib aini walaupun dia tak buat. Taharah wajib belajar. Semayan wajib belajar, taharah wajib belajar, cara bersuci wajib belajar. Tapi isu jual beli. Sebab tu Tok Guru saya pesan, akhir zaman dia kata manusia, cabaran hidup manusia sangat-sangat mencabar. Sehingga tak sempat untuk ambil tahu tentang urusan agama. Ini cabaran akhir zaman. Maka kata Tuan Guru saya, dia kata, usahalah, nasihatlah kepada orang ramai, usahalah jaga 3 benda saja. Banyak dalam syariat. Tapi kalaulah tak boleh jaga yang lain, tak boleh cari ilmu lain, jangan tinggalkan 3 benda ini. Supaya kita selamat di akhirat kelak. Apa dia 3 benda? Pertamanya ilmu akidah. Bukan banyak tuan-tuan, 13 ciri saja. Satu kitab cukup dah untuk kita khatam dan faham tentang ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Kerana soalan dalam kubur pun dia relate dengan apa kita belajar. Man rabbuka, siapa? Ataupun ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita bukan boleh jawab, bukan bolehkan tanya hari ni kita boleh jawab Allahu Rabbi. Tetapi jawapan dalam kubur dia berdasarkan kepada real. Real dalam hati kita kena ataupun tidak. Kalau kita kena sepotan, kita boleh jawab dengan fasih. Kalau kita tak berapa kena, tak tahu mana Allah, tak tahu mana Zat, tak tahu mana nama dia, dia ada 3 benda pada Allah. Pertama nama dia. Nama ada 2. Pertama Ismun A'zam, satu lagi selain daripada Ismun A'zam, 99. Yang kedua Zat. Dan yang ketiga ada ciri. 3 benda ada pada Allah mesti kita kenal. Nama dia, diri dia dan zat dia. Zat, diri dia, zat, sifat dia, ciri. Dan sifat ni pula tuan-tuan, ada sifat diri, ada sifat perbuatan. Kenal dulu sifat diri dia. Barulah kita kenal sifat perbuatan. Itu info yang kita mesti cari sebelum bertemu dengan dia. Baru kita kenal dulu atas dunia. Yang kata pesanan Tuan Guru saya yang kedua, berusahalah cari, dia kata, benda yang keduanya, iaitu ilmu tentang cara untuk kita mendirikan solat supaya sah solat kita. Solat ni tuan-tuan ada 2. Ada solat yang sah tapi tidak ada pahala. Dia panggil husulus solah. Yang kedua,
Solat yang husulus sawab, solat yang sah dan diterima oleh Allah Ta'ala, solat yang diterima oleh Allah Ta'ala dan ada pahala. Maka kita ikhtiar cari ilmu supaya kita nak pahala sembahyang kita, supaya kita nak sembahyang kita ini ada pahala. Bukan sekadar sah, tetapi ada pahala. Apapun solat kita, wajib maupun sunat, biar ada pahala. Dua. Dan ketiga, kata Tuan Guru saya, ni hak ringkas ni. Tiga ni. Kalau naknya kena ada empat. Tasawuf. Sebab tasawuf ni kalau tak belajar, dia burn pahala, tuan-tuan. Yang ketiga, kata Tuan Guru saya, cubalah belajar jual beli. Dia tak akan lari kita. Tak boleh lari kita kalau tak belajar jual beli. Kenapa? Kerana nak isi dalam perut kita makanan yang halal. Mesti harta kita itu harta yang halal. Maka nak pastikan harta halal, tuan-tuan, mesti kita kena tahu ilmu jual beli. Ilmu lain tak sempat belajar. Pinjam meminjam tak sempat. Sewa menyewa tak sempat. Pajak gadai tak sempat. Ilmu upah gaji tak sempat. Ada upah walaupun kita makan gaji. Kita ambil upah tak sempat belajar terma upah. Tak sempat belajar banyak lagi ilmu muamalat lain. Tapi pastikan, kata ulama, jangan tinggalkan ilmu jual beli. Kenapa? Kerana setiap hari kita guna. Setiap hari kita nak berjual beli. Selepas solat subuh, turun masjid, turun surau kita, nak kena beli nasi bungkus. Kena berjual beli dah. Tak boleh lari daripada jual beli. Maka terpaksa kita kena ada ilmu jual beli. Kenapa, tuan-tuan? Supaya setiap makanan yang kita makan, setiap harta yang kita guna, harta yang sah. Tu dia panggil harta yang halal, sah kita milik. Sah kita milik ni bukan sekadar tak curi, tak samun, tak rompak. Kerana kita dah sebut acap kali dalam muamalah. Sekiranya akad jual beli tak sah, standard dia sama dengan standard harta yang dicuri. Kita dah beri banyak kaedah-kaedah yang ulama ringkaskan. Setiap akad jual beli yang tak sah, maka haram, tidak boleh ditasarruf ataupun dimilik. Itu tiga ilmu yang asas yang terpaksa kita kena ada untuk selamat di akhirat. Kalau detail, tuan-tuan, kena ada satu ilmu. Ni kita ni dia bagi detail tiga ilmu. Tiga ilmu kita ni apa? Yang ketiganya tasawuf, tuan-tuan. Sekurang-kurang tuan-tuan dah belajar penawar bagi hati, cukup dah. Kenapa? Kerana dia ilmu tasawuf ini ilmu yang jaga kita, bagaimana ilmu yang memandu kita bagaimana nak jaga pahala supaya tidak burn. Pahala ni dia boleh hilang, dia boleh lupuh. Maka kena ada ilmu. Kita kena tahu penyakit yang ada dalam hati kita ada 10 penyakit. Ada 3 penyakit serangkai yang sangat bahaya yang boleh membinasakan pahala kita. 3 serangkai ini, tuan-tuan, dia benih, dia berasaskan benih apa? Benih dia ialah ujub. Kena tahu apa ujub ni. Berasal daripada perkataan ajabah. Orang Melayu ambil bahasa Arab, dia jadi ajaib. Orang Melayu ni dia suka sangat curi bahasa Arab, ubah jadi ajaib. Ajib, ajabah, ya'jibu, ajaban. Bahasa Arab. Ajaib. Sehingga orang Melayu kata, suruh orang Melayu terjemuh ajaib. Dia tak boleh terjemuh. Dia kata ajaib, ajaib. Jangan suruh dia terjemuh. Ajaib, tak boleh. Tak boleh terjemuh. Kerana ajaib itu bahasa kita. Perasaan bahasa dia. Bahasa Arab ajaib tu. Apabila bahasa Arab kena terjemuh kepada dalam bahasa Melayu. Punya orang Melayu hampir dengan bahasa Arab. Orang Melayu kita dulu. Sebab tu tulisan Jawa mirip tulisan Arab kan tu. Orang Melayu kita hebat. Sama dengan tulisan Arab. Cuma yang peliknya, ada seorang syekh saya daripada Mesir. Dia datang di Malaysia ni, dia duduk di sini kahwin orang Malaysia. Mula-mula dia sampai, dia kata, saya pelik sungguh. Hebat orang Melayu ni. Curi bahasa kami, sehingga kami pun tak faham. Dia gabung jadi orang jadi tulisan Jawi. Orang Arab tak boleh baca. Orang Arab tak boleh baca. Suruh orang Arab baca ba, waw, kaf, waw.
Buku. Dia tak boleh baca. Dia kena huruf ba. Dia kena huruf wa. Wow, dia kena huruf dia. Ba dia kena huruf dia. Dia boleh baca bu je. Kalau bu dhammah bu dia kata. Ba waw bu. Ba waw dhammah bu. Kaf waw ku. Kalaulah dia kita bubuh baris orang Arab boleh bacalah buku tu. Tak boleh baca. Tu dia kata hebat sungguh orang Melayu. Itu antara kehebatan orang Melayu. Dia ambil bahasa Arab, dia gubah jadi bahasa dia sehingga orang Arab pun tak kenal. Bukan tak kenal bahasa, tak boleh baca. Lepas tu syekh saya ni dia kata, saya akui kitab Jawi sangat hebat. Dia akui. Walaupun saya tak boleh baca Jawi, tapi saya tahu bahawa di dalamnya sangat bernilai mutiara yang ada dalam kitab-kitab Jawi. Ketika mana ada seorang, saya tak nak sebut nama, ada seorang mufti, dia mengatakan kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain, karangan Syekh Daud Al-Fatani, di dalamnya banyak hadis-hadis palsu katanya, dan tidak layak dibaca oleh masyarakat Melayu. Dan selayaknya kitab ini, dia kata, dihanyutkan di laut. Lalu salah seorang yang bangkit dia, selain daripada dia, Syekh Nuruddin Al-Marbu' Al-Banjari Al-Maki, bangkit mempertahankan kitab Jawi. Kata Syekh Nuruddin Al-Marbu', sempat saya belajar beberapa tahun dengan dia. Syekh Nuruddin kata, saya ada dalam majlis tu, awal tahun 2000. Kalan mufti ni kata tahun 2000, tapi dia tak jadi mufti lagi masa tu. Dia kata, lalu Syekh Nuruddin kata, saya ni dibesarkan di negeri Arab, saya tak boleh baca Jawi. Dan dia duduk lama di Kedah, Syekh ni, Syekh Nuruddin ni. Selepas tu sekarang dia duduk di Kelantan, banyaklah di jana baik. Dia ada dia punya tahfiz dia, pondok dia. Dia kata, saya tak boleh baca kitab Matlaq, kitab Jawi saya tak boleh baca. Tetapi dia kata, saya akui ilmu yang ada dalam kitab Matla'ul Badrain sangat tinggi, dan tidak ada hadis palsu di dalamnya. Yang ada hanyalah hadis dhaif. Puak ni lah, kalau dhaif dia hantam palsu selalu. Jangan main dengan puak ni. Puak ni dia nak semua sahih. Hebat puak ni. Baik, kita tinggalkan tuan-tuan. Kalau masuk hak tu jadi panjang. Nak cerita apa dia? Nak cerita tuan-tuan, kena tahu ilmu yang ketiga. Yang saya cerita tadi, yang ketiga ni jual beli. Tak cerita yang kata tasawuf ni. Kalau boleh kena tambah tasawuf. Kenapa? Kerana dia boleh membinasakan pahala kita. Kita ni cara nak kumpul pahala tuan-tuan, ilmu yang nak create pahala, nak jana pahala, kita perlukan ilmu, nama dia ialah fiqh. Tuan-tuan perhati ilmu fiqh, dia ajar bagaimana panduan untuk jadi pahala. Ilmu fiqh dia ajar bagaimana cara panduan ataupun ibadat kita untuk jadi pahala. Dan untuk jaga pahala bukan dah ilmu fiqh, itu dialah ilmu tasawuf. Sebab tu tuan-tuan baca kitab Penawar Bagi Hati itu, dia akan ajar kepada kita ada 10 sifat yang mahmudah mesti singkir daripada hati kita, nafsu kita. Kenapa? Kerana daripada 10 sifat, ada 3 sifat yang sangat berbahaya kerana dia boleh membinasakan pahala kita. Dan 3 sifat itu kita panggil 3 penyakit serangkai. 3 serangkai penyakit ini dia bahaya. Kenapa? Kerana dia membinasakan pahala. Pertama, ujub. Ujub ni tuan-tuan benih kepada 2 penyakit lain. Apabila ada ujub dan hati dia lahirnya 2 penyakit lain. Apa dia? Yang pertama, takabur. Takabur ni benih kepada ujub. Ujub ni ajaib. Apa dia ajaib? Dia terpesona. Tu panggil ajaib. Terpesona dengan kehebatan diri dia. Tak ada siapa tahu. Dia seorang rasa ajaib tentang diri dia. Aku ni dalam taman ni aku seorang sahaja yang boleh bangkit pukul 3:30 pagi. Tu dia rasa terpesona dengan kehebatan diri dia. Apabila dia rasa hebat diri dia, jaga. Dia akan ada buah dia. Buah dia apa? Takabur. Bangga diri. Takabur kita boleh tengok. Takabur dia mula tunjuk. Yang kedua, penyakit yang kedua lahir daripada takabur,
lahir daripada ajaib ialah riya. Apabila dia rasa dia hebat, mula ibadat dia nak tunjuk kepada orang. Dan benih yang ketiga kata ulama, kalau ikut detail ada 3 dia benih dia. Apa dia 3? Yang ketiganya ialah takabur, yang keduanya ialah riya, yang ketiganya hasad, dengki. Apabila dia rasa dia hebat, maka dia tak boleh orang lain mengatasi kehebatan dia. Mula dengki. Mula dia tak puas hati dengan orang lain. Dan dengki ini dia ada gu dia. Tuan-tuan dah belajarlah. Ini kita nak view saja. Dengki dia ada gu dia. Ustaz dia akan dengki sama ustaz. Jangan bimbang. Dia tak dengki dengan orang lain. Bisnes sama bisnes. Ustaz dia tak dengki dengan orang businessman. Dia tak dengki. Geng peniaga dia rapat dengan ustaz. Jangan bimbang. Tukang buat air jampi ya ustaz ni. Tukang rasmi kedai ustaz ni. Dia tak kelahi. Dia tak apa ni. Dia tak dengki dengan ustaz. Dia rapat dengan ustaz. Dia ada ustaz dia, peribadi dia. Tukang japi, tukang baca doa, buka kedai. Tukang buat air pelari. Macam-macam lah. Mengaji tak. Kira air pelari je. Tukang buat azimat. Macam-macam. Nak bagi laku berjual ni. Peniaga sama peniaga dia akan dengki. Ustaz sama ustaz. Ustaz pun dia kena channel dia. Ustaz ni umum. Ustaz tajwid. Dia sama tajwid. Ustaz hak boleh baca kitab. Dia sama hak baca kitab. Lebih pada dia. Dia kata ustaz tu kurang sikit. Kalau nak tanding aku, lebih aku lagi. Sedap juga. Orang tanya dia, ustaz boleh saya nak mengaji ni. Nak mengaji dengan siapa dia? Boleh ke saya nak mengaji dengan ustaz si Fulan bin si Fulan? Ustaz tu kurang sikit. Kau nak mengaji dengan saya lah. Dia rasa tak puas hati dengan orang. Perasaan iri hati itu, tuan-tuan, itulah dia dengki. Dan dengki ini bahaya. Dia boleh membinasakan pahala yang kita kumpul. Bahaya. Baik settle, tuan-tuan. Penutup. Kita tutup dengan mula. Dia panggil mula tutup. Mula baca dan tutup. Mudah yang kata. Mengaji. Intro dia panjang. Jangan bimbang. Kalau dengan saya, intro setengah jam. Baca 10 minit. Baik. Kemuliaan 3 ilmu. Kenapa mulianya 3 ilmu tu? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula kemuliaan ilmu itu tiada tersembunyi ia ilmu. Ilmu kalau ada orang yang ada ilmu, tuan-tuan, dia tak boleh sembunyi. Zahir. Tersembunyi ia. Tidak boleh tersembunyi ia ilmu atas seseorang jua pun. Sesiapa pun dia tidak boleh menyembunyikan ilmu dia. Orang ada ilmu tu. Orang ada ilmu yang sebenar, dia nampak amalan dia, kita boleh nampak. Semayan dia kita boleh nampak cantik, semayan dia menepati dengan syariat Allah Ta'ala. Jual beli dia tak boleh sembunyi. Nampak zahir. Aktiviti, praktis jual beli dia menepati dengan jual beli yang sebenar. Ini makna orang ada ilmu ini tidak tersembunyi ke atas sesiapa pun boleh tengok. Dia zahir ilmu ini. Kerana ialah ilmu itu ditentukan dengan sifat manusia saja. Ini antara mulia ilmu. Ilmu ini Allah muliakan ilmu ini. Kenapa? Kerana hanya manusia sahaja yang Allah beri ilmu. Tiada lain daripada manusia. Adapun selain daripada manusia, Allah Ta'ala tak beri ilmu. Ini antara ketinggian darjat manusia. Manusia ni tinggi darjat dia berbanding malaikat. Beza di mana? Beza di ilmu saja. Dan mulianya manusia berbanding binatang dan makhluk lain kerana ilmu. Lalu kata ulama, kerana bahawasanya sekalian sifat dan ciri, sifat maksud ciri, ia lain daripada ilmu itu. Bersekutu, yakni sharing, berkongsi padanya, pada sekalian ciri, sekalian sifat, oleh manusia dan sekalian binatang. Ilmu sahaja yang tidak berkongsi dengan binatang dan tidak berkongsi dengan makhluk lain. Adapun ciri yang ada pada manusia, Allah beri
berkongsi dengan benda lain. Mana contoh? Ilmu Allah Ta'ala tak bagi kepada orang lain, tak bagi kepada binatang, tak bagi kepada makhluk-makhluk lain. Hatta kepada malaikat pun ketinggian manusia berbanding malaikat, kerana Allah Ta'ala ajar Nabi Adam, ajar manusia ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat. Adapun sifat dan ciri lain berkongsi dengan manusia. Mana contoh dia? Seperti berani. Ciri yang ada pada manusia berani. Binatang pun berani. Kita berani, binatang pun berani. Dan gagah. Kita gagah, binatang pun gagah. Nak gagah binatang lagi. Ini panggil sifat gagah ni manusia dan binatang dia ishtirak, dia sharing. Ada pada binatang, ada pada manusia. Berani ada pada binatang. Gagah ada pada binatang. Dan murah ni pemurah, dan murah dan sifat pemurah, dan kasih sayang, sifat penyayang. Binatang pun ada, manusia pun ada, dan lainnya lain daripada sifat berani, gagah dan pemurah dan penyayang. Yang lain daripada ilmu. Sifat yang tersebut lain daripada ilmu. Dan dengan dialah, dengan ilmu syarak ni, menzahir Allah Ta'ala, yakni menzahir oleh Allah Ta'ala. Dia panggil fa'il. Dengan dialah, dengan ilmu syarak, menzahir oleh Allah Ta'ala. Zahir tu maf'ul, akan kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam atasnya sekalian malaikahnya. Dengan ilmulah Allah Ta'ala melebihkan Nabi Adam alaihissalam berbanding malaikat. Yang tuan-tuan maklum dah, yang Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran surah Baqarah, ayat yang bermula dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula sehinggalah in kuntum sadiqin, akhir ayat. Ini Allah Ta'ala jelaskan di mana perbezaan manusia dengan Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat, dengan Jibril alaihissalam. Berbezanya ialah ilmu. Allah Ta'ala ajar Nabi Adam segala nama yang ada di dunia. Tetapi nama-nama ini tidak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Jibril alaihissalam. Sebab tu ada benda yang Jibril tak tahu, dan ada benda yang Nabi Adam alaihissalam tahu. Inilah konsep, tuan-tuan. Kalau kita belajar kitab-kitab lama, konsep pengajian turas, dia akan menekankan nama dan diri benda berbeza. Ini konsep yang diajar oleh Allah Ta'ala. Ada musamma dan ada ismun. Nama ini panggilan merujuk kepada diri benda. Ini orang panggil apa? Ini orang panggil gelas. Ini meja. Ini kerusi. Dia panggil nama. Segala nama Nabi Adam AS tahu, kerana Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam AS, yang tidak diajar oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat. Walaupun Jibril AS tak tahu nama-nama makhluk yang ada di bumi ini. Itu nama dia panggil. Nama dan benda dia beza. Sebab itulah kita belajar ilmu syarak, kena faham nama dan benda. Solat, nama. Benda dia yang kita nak dibuatnya ialah diri dia. Sebab tu tuan-tuan belajar solat, jangan kena nama, kena benda, diri solat yang sebenar mana. Adapun salatum itu nama, merujuk kepada diri 13 itu. Sebab itulah kalau 12 saja orang buat, maka tidak dinamakan dia solat. Dia hanya dinamakan apa? Dinamakan musallun, bukan muqimun. Musallun ni orang panggil orang yang melakukan perbuatan sembahyang tetapi tidak mendirikan sembahyang. Itu beza. Apa beza dia? Antara hadis yang popular, Nabi kata, al-musalluna kathiruna wal muqimuna qalilun.
Nabi menyatakan al-musalluna kathiru. Orang yang melakukan solat ini sangat ramai. Wal muqimuna, dan orang yang mendirikan sembahyang ini qalilun, sedikit saja. Dah lah orang tak semayang ni ramai dah. Hak semayang pula saring pula. Filter pula dengan ilmu syarak. Tapih pula dengan ilmu syarak. Mana yang musallun, mana yang muqimun, kata Nabi. Maka kata Nabi, antara musallun dengan muqimun. Muqimun ini adalah qalil, yakni minority, berbanding dengan musallun yang majority. Ni Nabi dah sebut dah. Tak perlu kita heran. Ramainya ialah orang yang melakukan salat tetapi tidak mendirikan salat. Kenapa? Beza di mana? Nak panggil mendirikan ini mesti cukup syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Syarat ni kita selalu terjemuh kepada bahasa moden supaya tuan-tuan tahu. Syarat ini dipanggil terma dan syarat. Itu dipanggil syarat. Syurutus sihhatus salah. Yani terma untuk Allah terima sembahyang dia. Ada 9, ada 7, ada 5, ada 3. 3 yang asal, 5 yang lebih sederhana, 7 yang sederhana, 9 yang detail. Kalau tuan-tuan bertemu 9, ya, itu antara terma yang detail. Kalau tuan-tuan bertemu 7 saja, ya, itu yang sederhana. Kalau tuan-tuan bertemu 3 saja, ya, itu yang induk. 3, 5, 7, 9, semuanya betul. Berdasarkan kepada gaya bahasa para ulama, detail ataupun tidak. Maka orang yang jaga terma dan jaga rukun, itulah dia dipanggil muqimun. Dia tahu setiap rukun macam mana praktis dia. Takbiratul ihram ada berapa terma untuk menepati kehendak syarak. Takbir Allahu Akbar dalam kitab yang detail ada 21 terma supaya takbir kita diterima oleh Allah Ta'ala. Terima baru, tak dikira ranking kedua, terima dan ada pahala. Dia panggil husulus sawab. Pastikan ranking pertama, sendak pertama, husulus salah. Jadi sembahyang kita, takbir kita jadi, rukuk kita jadi, i'tidal kita jadi. Dan jadi itulah bahawa kita naik, kita jaga jangan melakukan kesalahan makruh, jangan kita melakukan kesalahan haram, supaya kita nak pahala. Itulah kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Dan menyuruh, yakni memerintah ia Allah Ta'ala akan mereka itu, akan malaikah, dengan sujud baginya, bagi Adam. Sujud ini tuan-tuan, ulama fiqh bincang apa makna sujud. Sujud ini bukan sujud hakikat. Sujud ini sujud untuk memuliakan. Bukan sujud kerana ta'abbud, untuk beribadat. Allah Ta'ala perintah supaya sujud kepada Adam, itu sujud untuk memulia, bukan sujud pada makna sujud yang sebenar, rapat 7 anggota. Bukan. Ini tunduk untuk memuliakan Nabi Adam AS. Tak sampai peringkat tunduk ta'abbud, tunduk di dalam ibadat. Itu kita belajar dalam ibadat ada makna tunduk, ada makna sujud, dia ada makna dia. Tunduk tu panggil rokok. Rokok ada 3 level. Sujud itu apa dia? Ada makna sujud. Mesti rapat 7 anggota baru dinamakan sujud dalam istilah fiqh. Dan hanya sesungguhnya kemuliaan ilmu itu, kerana ia ilmu jadi wasilah kepada takut daripada Allah Ta'ala. Ini poin yang kedua. Kenapa mulia ilmu? Poin yang kedua, ulama kita sebut mulianya ilmu syarak kerana dia perantaraan untuk mendapatkan maqam taqwa. Taqwa tu mulia. Tetapi nak capai taqwa kepada Allah Ta'ala kena ada ilmu. Taqwa ni mana takut. Nak datang perasaan takut kepada Allah Ta'ala kena ada ilmu. Ilmu apa? Info tentang ketuhanan. Kena tahu ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan, sehingga kita latih diri kita. Sebati dalam diri kita, naik level kedua, kita ada perasaan gerun kepada Allah, perasaan takut kepada Allah. Apabila dia rasa takut,
maka dia meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Itu makna takut dari sudut istilah fiqh. Takut dari sudut istilah usuluddin lain. Takut dari sudut istilah fiqh lain. Takut dari sudut tasawuf lain. Dia makna berbeza mengikut 3 caban ilmu. Takwa ni tuan-tuan, ada 3 caban ilmu yang berbeza makna. Tapi beza itu nisbah. Kalau dari sudut fiqh makna takut, dia takut kepada Allah sehingga dia melaksanakan segala perintah Allah. Sama ada perintah itu bentuk wajib ataupun perintah itu bentuk sunat, dia buat. Sunat pun dia buat. Jangan kata hak wajib. Hak sunat pun dia buat. Dia rasa malu nak tinggal benda sunat. Maka dia kena tahu dulu apa dia wajib, apa dia sunat dan apa dia senarai yang Allah Ta'ala wajib. Kalau tak tahu benda yang Allah wajib, tuan-tuan, menyebabkan kita tak boleh takwa kepada Allah. Tak boleh untuk kita berada pada standard orang takut kepada Allah Ta'ala. Nak takut macam mana? Perintah wajib pun dia tak buat. Maka tak termasuk orang takut kepada Allah. Allah wajibkan carilah ilmu yang asah ini, dia tinggal. Tak rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia tak tahu apa benda yang wajib. Apa benda yang wajib, apa benda yang sunat. Dan dia meninggalkan larangan. Sama ada larangan yang berbentuk haramun ataupun larangan yang berbentuk makruhun. Dua-dua dia tinggal. Maka dia kena tahu apa dia senarai yang Allah haram. Tak boleh tahu haram saja. Dia kena tahu perbuatan apa haram. Perbuatan apa yang makruh. Dia kena tahu. Meninggalkan ilmu asah ini haram. Selagi mana dia tidak belajar. Dia tak tahu. Maka dia tidak akan boleh berada pada level taqwa menurut fiqh. Inilah mulianya ilmu syarak. Kerana dia menjadi perantaraan untuk orang boleh berada pada standard taqwa kepada Allah. Nak takwa kena ada ilmu. Maka ilmu itu mulia dengan sebab mulianya takwa. Itu dia panggil perantaraan. Yang mana yang Allah Ta'ala sifat Allah yang wa istihqaq, yang layak kita takut. Ini sifat bagi Allah. Nak takut kepada Allah Ta'ala, Allah yang mana? Allah yang layak kita takut. Itu makna wa istihqaq. Dengan dia, dengan Allah, akan karamah di sisi Allah Ta'ala dan bahagia yang berkekalan selama-lamanya. Seperti baranyan syair yang dikatakan bagi Muhammad Ibn Hasan bin Abdullah akan suatu syair. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan akan datang, kita baca syair, puisi yang dikarang oleh Muhammad Ibn Hasan daripada mazhab Al-Hanafi dalam menyatakan, menakalkan tentang kehebatan, kemuliaan ilmu syarak 3 ini. Dia cuba nak detailkan di dalam puisi dia tentang kemuliaan, kehebatan, keagungan ilmu syarak. Kenapa mulianya ilmu syarak? Kenapa mulianya ilmu akidah? Kenapa mulianya ilmu fiqh? Kenapa mulianya ilmu tasawuf? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.